Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh sampai suara saya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok line kita malam ni. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah clear Ustaz. Alhamdulillah. Line Alhamdulillah clear semoga tuan-tuan juga. Ya Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan saya doakan tuan-tuan, puan-puan semua dalam rahmat Allah, dalam keberkatan. Dan kita niatkan sebelum kita mulakan pengajian, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah berkati pengajian kita insya-Allah. Dan Allah kabulkan segala niat-niat dan hajat-hajat kita yang terbuku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Taala telah himpunkan kita, Allah temukan kita, Allah satukan kita walaupun kita berada di tempat yang berbeza, tetapi kita masih lagi dapat berhubung, kita dapat berjumpa di alam maya, masya-Allah. Di alam maya semata-mata untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, kita mempelajari ilmu ini, khususnya ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Tiga jenis ilmu ni adalah fardu ain bagi kita. Oleh sebab itu ganjaran untuk orang yang belajar ilmu ni sangat besar di sisi Allah. Ganjaran dia, satu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu, satu orang datang berjumpa dia. Maka dia bertanya, apa hajat kamu? Maka lelaki itu berkata, saya datang jumpa kamu ni nak belajar satu hadis yang saya dengar bahawa kamu telah mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda kata, kamu datang daripada mana? Datang daripada negara sekian-sekian. Jauh negara tersebut. Maka Abu Darda kata, hanya semata-mata nak dengar hadis ini sahaja, tak ada maksud yang lain? Dia kata, tidak ada maksud yang lain. Semata-mata nak mempelajari ataupun mendengarkan hadis ini daripada Tuhan. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa dia pun menceritakan tentang kelebihan hadis yang didengar daripada Nabi, iaitu berbunyi, mafhumnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Satu orang yang melalui satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan satu jalan, dia melalui satu jalan yang mana di jalan tersebut dia mendapatkan secebis daripada ilmu, walaupun sedikit. Maka Allah kata apa dia, Nabi kata apa dia, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan usaha dia mempelajari ilmu itu, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke syurga, tuan-tuan. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Oleh sebab itu, kita belajar ilmu ni, tuan-tuan, sebenarnya kita sedang memudahkan jalan-jalan kita untuk menuju ke syurga ni. Jalan nak menuju syurga ni satu je. Dia tak banyak. Tapi dengan kita mempelajari ilmu ni, maka sebenarnya secara tak langsung, kita sedang berusaha untuk membina jalan kita menuju ke syurga Allah. Tuan-tuan. Dan bukan kita jalan seorang-seorang. Allah akan mudahkan perjalanan kita. Dengan sebab kita belajar ilmu ni.
Bahkan sambung lagi Nabi dalam hadis tersebut bahawa apa dia, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Malaikat akan meletakkan sayap-sayap dia di bawah tapak. Dia akan meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang belajar ilmu ni, belajar ilmu agama. Kerana apa? Kerana suka dengan apa yang mereka sedang tuntut. Iaitu apa? Ilmu agama. Sebab itu tuan-tuan beri, orang yang belajar ilmu agama ni, walaupun kita dah berusia mungkin, ataupun kita nampak orang-orang muda yang belajar, kita kena rasa satu kemuliaan. Ini ada satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak cukup lagi. Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam hadis yang berikutnya, mafhumnya, bahawa apa dia? La yastaghfiranna lahu. Bahawa akan meminta keampunan untuknya. Semua makhluk. Kullu man fis samawati wa man fil ard. Setiap makhluk di muka bumi ini dan di langit, hatta al-hitan fil ma', sehingga ikan-ikan di lautan pun akan mendoakan keampunan untuk orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agama. Jadi beruntung kita tuan-tuan bila kita letakkan niat kita, ya Allah, aku belajar ilmu ni kerana nak dapat redha-Mu ya Allah. Tambah-tambah kita di bulan Rabiul Awal, kita ada di bulan Maulid tuan-tuan bulan iaitu Nabi SAW dilahirkan. Tuan-tuan, selepas ni kita akan baca sedikit tentang apa dia, tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Kita akan dengarkan sedikit bagaimana akhlak Nabi. Di bulan Maulid ni, bagus ulama kata nak timbulkan rasa cinta kepada Nabi, rasa sayang, nak segarkan balik, nak hangatkan balik cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka kita dengarkan balik sirah-sirah Nabi. Antaranya yang menceritakan tentang jasad Nabi, fizikal Nabi, tubuh badan Nabi, isteri, keluarga-keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi. Kita cuba ingat balik, kita dengarkan balik, khususnya akhlak-akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi, tuan-tuan. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Kat saya ni ada sebuah kitab ni bagus tuan-tuan, kalau dapat beli, tuan-tuan beli. Dekat Shopee pun mungkin ada jual. Harga pun tak mahal, lebih kurang RM35. RM35. Dia punya kertas dia, kertas mahal sikit lah. Kertas licin. Jadi tuan-tuan, dalam ni dikarang oleh Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Satu ulama Mekah kita memang terkenal. Daripada karya asal yang beliau karang ialah Tarikh Al-Hawadith wa Ahwal Nabi Nabawiyah. Tapi ni kitab terjemahan dia lah, bahasa Melayu. Dia diterjemahkan oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Semua kenal kan Ustaz Muhadir Haji Jol, Masya Allah. Jadi kitab ni telah diringkaskan dan telah diterjemahkan daripada kitab asal dan dibawa dalam bentuk apa? Ada gambar, disusun tentang apa? Tentang Nabi SAW. Jadi bagus. Tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni pakat-pakat kita beli kitab ni. Kita beli kitab ni. Tuan-tuan, kita beli, kita buat bacaan dekat rumah dengan anak-anak, dengan isteri kita, dengan suami kita. Dalam ni macam-macam diceritakan tuan-tuan. Masya Allah. Kita ada gambar lagi. Siap ada gambar. Ni nak hangatkan balik rasa cinta kita kepada Nabi ni. Sebab kita dah ditinggalkan Nabi lama dah. 1400 tahun lebih dah. Jadi dalam ni diceritakan awal-awal kelahiran Nabi. Kemudian bagaimana akhlak Nabi. Siapakah ibu susu Nabi. Siapakah isteri-isteri Nabi. Siapakah anak-anak Nabi. Saudara susuan Nabi. Siapa dia. Masya Allah. Itu berkaitan dengan Nabi. Sahabat Nabi. Pembantu Rasulullah. Yang khusus. Pengawal Rasulullah. Utusan Nabi kepada raja-raja. Penulis. Yang menulis surat Nabi SAW daripada sahabat. Dan apa kandungan isi surat Nabi kepada raja-raja. Ni banyak ni Masya Allah. Tapi dalam bentuk tulisan yang mudah untuk kita baca dan kita akan baca dalam keadaan tidak bosan. Jadi pengarang ni memang dia dah buat grafik cantik lawa kan. Siap ada gambar lagi. Sebab kita ni akhir zaman tuan-tuan kan. Kita ni kalau baca buku yang jenis kosongnya mengantuk. Tapi bila ada gambar, ada warna, kita pun jadi seronok baca. Masya Allah. Jadi maklumat dalam dia ni memang maklumat yang antara terbaik lah. Sebab daripada kitab asal
iaitu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, satu orang ulama Mekah yang sangat terkenal, yang sangat pakar dalam bab sejarah. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni insya-Allah. Nanti kita bacakan sedikit akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, kita perlu hangatkan. Bukan bulan Rabiul Awal je. Setiap bulan kita kena didengarkan dengan sifat akhlak Nabi. Supaya apa? Kita ni dengan Nabi ni tak rasa jauh. Seolah-olah Nabi tu ada dengan kita, dekat dengan kita. Jadi bila kita ada perasaan cinta kepada Nabi ni, barulah kita akan semangat untuk apa? Dengarkan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada semangat untuk apa? Amalkan saranan yang diberi oleh Nabi kepada kita daripada umat dia. Kita pun semangat untuk taat perintah Allah. Ini semua berdasarkan asas dia cinta, kasih, rindu. Masya Allah. Sebab satu benda yang kalau kita buat dengan terpaksa, dengan benda yang kita buat dalam keadaan suka rela, dalam keadaan kita suka, maka tak sama. Kesan dia tak sama. Orang buat dalam keadaan terpaksa ni, mungkin benda yang dia buat tu tak berapa nak sempurna. Dan macam anak kita lah tuan-tuan, kalau kita suruh dia buat sesuatu, dia buat dalam keadaan terpaksa, dia pun buatlah kadar je. Tapi kalau dia buat dalam keadaan dia suka, cinta, dia memang seronok nak buat. Maka hasil dia ialah dia akan dapat natijah yang sangat baik. Kerja tadi akan sempurna, cantik, kemas. Begitulah kita ni dalam beribadah, kita dalam beragama. Kalau kita buat atas dasar cinta, kasih kepada Allah dan Rasul, maka tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, agama yang ada dalam kehidupan kita ni akan jadi agama yang cantik, agama yang bersih, agama yang hebat. Sehingga agama ni mampu untuk menjadi asbab hidayat kepada manusia yang lain. Asbab hidayat kepada manusia yang lain. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita diberi khabar gembira, negara kita telah memberi kelepasan untuk kita menunaikan haji dan umrah. Haji belum lagi lah, umrah. Kita dengar dah berita baru ni kan. Ada jemaah umrah pertama 11 orang yang telah sampai. Daripada travel apa, Emirates apa. Saya pun tak ingat nama travel tu. Jadi, sesiapa yang belum lagi sampai ke Mekah Madinah, inilah peluang dia. Untuk kita mendaftarkan nama kita. Sebab umrah ni, hukumnya adalah wajib dalam mazhab Syafi'i bagi yang mampu. Jadi, bila kita dah diberi peluang tuan-tuan, dah 2 tahun PKP tak dapat nak pergi umrah. Syarikat umrah pun habis. Syarikat umrah pun habis bungkus. Kan? Mereka terpaksa buat kerja lain. Jual sejadah, jual ini, jual itu. Untuk pertahankan, untuk kukuhkan dia punya apa, travel dia. Dan sekarang dah dibuka sempadan kita. Masya Allah. Tapi kena ada 2 dos lah tuan-tuan. 2 dos. Visa pun tak mahal, online je. Lebih kurang RM700-800. Boleh tahan setahun, multiple entry. 2 kali masuk. Masya Allah. Kita dengar pagi tadi subuh pun berita gembira. Mekah Madinah dah dirapatkan saf-saf mereka. Masya Allah. Seronok tuan-tuan. Bila saf umat Islam ni dirapatkan, berita baik lah. Berita baik. Sebab apa? Dengan rapatkan saf ni, Nabi doakan kesatuan umat Islam. Dengan rapat saf ni, maka hati-hati umat Islam akan disatukan. Akan datang kasih sayang, kecintaan. Jadi orang datang daripada seluruh negara ni. Nak sembahyang di Masjidil Haram, tunaikan umrah. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat amalan umrah ini, Allah satukan kembali hati-hati umat seluruh Islam. Begitu juga kita doakan tuan-tuan. Kita kena doa, kita kena ada usaha. Kita tak boleh hanya bergantung harap. Ataupun kita serah pada keadaan. Tak apalah, jarak-jarak lah. Kalau rapat, rapatlah. Terpulanglah. Apa nak buat, buatlah. Kita pun serah pada takdir dia. Kita orang Islam kena ada satu usaha. Sama ada dari sudut perkataan, nasihat kepada kerajaan, ataupun kita berdoa. Paling kurang kita doa kepada Allah. Kan? Ya Allah, rapatkan kembali saf di masjid-masjid kami. Sebab apa? Merapatkan saf ni merupakan sunnah yang sangat besar. Khususnya dalam solat. Dan ini memberi kesan yang sangat besar bagi umat Islam. Apabila saf ni direnggang, maka ketika itu akan menyebabkan, walaupun atas dasar darurat, kan, memanglah. Tapi kesan tu sedikit sebanyak akan ada pada jiwa orang Islam. Walaupun kita datang masjid tuan-tuan, tuan-tuan pun rasa kan macam mana. Tapi bila kita sembahyang renggang-renggang ni, dia tak rasa macam setia kawan tu tak ada. Kesatuan tu tak ada. Rasa macam sembahyang seorang-seorang pun ada juga. Ada setengah masjid 1.5 meter lagi jauh.
Masya Allah. Jadi macam kita semayang seorang-seorang je kan. Tak rasa berjemaah tu. Tapi bila rapat-rapat ni tuan-tuan mulia, dengan kita ikut SOP, masih pakai mask, tapi kita rapat-rapat kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah juga akan satukan hati-hati seluruh umat Islam, khususnya di negeri Malaysia kita ni. Macam-macam keadaan berlaku hari ni. Negeri Melaka pun macam-macam berlaku tempat saya. Jadi kita doa supaya Allah satukan hati kita, Allah satukan umat Islam di seluruh dunia. Doa ni kita kena buat juga tuan-tuan. Doa ni adalah mukhul ibadah, otak asas kepada ibadah. Kalau kita tak berdoa ni, maknanya tak ada, kita ni tanda tak ada hubungan dengan Allah. Satu syair menyebut, wallahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani adam hina yus'al yaghdabu. Allah Ta'ala ni, dia murka. Dia akan marah, murka. Marah ni sebenarnya sifat manusia kan. Bukan marah macam marah manusia. Tapi Allah Ta'ala akan murka. Nak beritahu, bila mana manusia ni dia tinggalkan meminta kepada Allah. In tarakta su'alah. Sebab apa? Sebab sifat Allah ni suka memberi. Sifat Allah ni dia suka memberi. Suka merahmati, suka memberi, suka mengasihani. Jadi bila manusia tak minta pada Allah, maka Allah akan marah, Allah akan murka. Sedangkan dalam Quran Allah beritahu, ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku, maka akan tunaikan doa-doa kamu. Dan kalau manusia ni, syair tersebut mengatakan, wa bani Adam, dan manusia ni, wa bani Adam hina yus'al yaghdabu. Bila diminta, maka dia akan marah. Sebab sifat manusia ni, bila dia tak suka orang minta kat dia. Dia kalau orang bagi, dia suka. Tapi kalau orang minta kat dia, sekali boleh lagi, 2 kali boleh lagi, 3 kali, rasa hati tu dah lain macam. Rasa macam berat nak bagi kan. Tapi kalau orang bagi kat dia, dia suka je. Bagi 10 kali pun tak apa. Tapi kalau orang minta, susah sikit. Dia macam payah sikit tuan-tuan. Sebab itu adalah fitrah manusia. Allah jadikan macam tu. Dia tak boleh nak dia belum ada lagi sifat yang macam akhlak Nabi ni, belum lagi ada kan. Akhlak Nabi ni lagilah. Siapa-siapa saja minta dengan Nabi, Nabi akan tunaikan. Nabi tak akan pernah tolak. Baik tuan-tuan. Jadi kita banyakkan doa dengan Allah. Tiap-tiap hari kita baca Yasin tuan-tuan. Khususnya lepas subuh. Ni waktu Yasin yang mana mustajab. Yang mana Allah akan tunaikan hajat-hajat kita, khususnya Yasin selepas subuh. Sebab dalam hadis menerangkan tentang kelebihan Yasin selepas subuh ni. Man qara'a Yasin fi sadri nahar qudiyat hawaijuhu. Siapa yang baca Yasin pada permulaan hari, khususnya lepas subuh. Permulaan hari ni maknanya lepas subuh lah tuan-tuan. Maka apa dia? Qudiyat hawaijuhu. Kata Nabi akan ditunaikan semua hajat-hajat dia. Tapi lepas subuh ni paling payah sekali. Jadi untuk agama ni, tuan guru kita pesan, untuk agama ni kita kena bagi masa yang fresh. Untuk agama. Jadi masa yang fresh ni bila? Lepas subuh lah tuan-tuan. Kita bangun tidur, itulah waktu kita yang paling fresh. Jangan bila kita dah letih, dah penat, dah tak larat baru kita nak selesaikan amal kita, nak baca Yasin. Nanti kita mengantuk tuan-tuan. Nak habiskan zikir. Zikir pun tak habis. Nak baca Quran. Baru baca semuka dah tertidur dah. Jadi untuk agama ni, kita bagi masa yang ketika itu kita sedang fresh. Badan kita pun sedang segar. Minda kita pun sedang tenang. Jadi bila tu? Lepas subuh lah. Lepas subuh kebiasaannya. Kalau mengantuk kita minum kopi sikit. Kemudian kita baca Quran, baca Yasin. Habiskan zikir kita sikit. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ni zikir Nabi ajar kepada salah seorang isteri Nabi SAW yang pahala dia akan dapat sepenuh langit dan bumi. Masya Allah. Jadi inilah waktu dia lepas subuh. Kemudian dah habis amal kita, baru kita buat amal dunia tuan-tuan. Pekerjaan kita, benda-benda dunia yang kita nak selesaikan. Kalau suri rumah dia, selesaikan, vacuum rumah ke, bersihkan rumah ke, masak ke. Kalau orang lelaki mula pergi keluar, nak pergi pejabat ke, nak pergi bekerja, berniaga, sebagainya. Pertama sekali, selesaikan kita hak kita dengan Allah dulu. Kemudian baru kita buat urusan kita. Barulah pekerjaan kita tu ada keberkatan, ada rahmat daripada Allah. Ni agama dah ajar kepada kita dah.
Kalau awal-awal lagi kita bangun, kita fikir dunia, habis kita tuan-tuan. Tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Sebab bila manusia bangun tidur ni, dia ada 3 ikatan yang akan mengikat dia. Pertama apa dia? Pertama ialah ikatan. Ikatan ni, syaitan akan ikat 3 ikatan. Dan dia akan terlerai dengan 3 perkara. Pertama, bila dia bangun, dia baca doa bangun tidur. Tuan-tuan. Nabi kata, manusia ni bila tidur dalam satu hadis, kalau dia tidur, bila dia bangun, maka dia akan ada 3 ikatan. Kalau dia tak buka 3 ikatan ni, maka dia akan, seharian tu dia akan jadi malas dan lesu. Tak ada kecergasan tu, tak ada. Nak buat perintah Allah tu rasa berat. Malas. Nak sembahyang malas, nak baca Quran malas, nak zikir malas. Apa 3 ikatan tu akan terlerai bagaimana cara dia? Pertama, bila kita bangun tidur, kita baca doa. Baca doa tuan-tuan. Berapa ramai hari ni kita bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebut nama Allah. Puji Allah dulu. Bangun tidur, Nabi ajar kita puji Allah dulu. Segala puji bagi Allah, hidupkan kami selepas mematikan kami dan kepadanya dikembalikan. Yang kedua buat apa tuan-tuan? Ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk, kita bersihkanlah, istinja dulu, ambil wuduk. Maka ikatan kedua akan terlerai. Lepas ambil wuduk buat apa tuan-tuan? Kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sama ada tahajud ataupun sembahyang subuh, sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat 2 rakaat. Maka ikatan ketiga akan terlerai. Maka kalau kita tak buat 3-3 ni, maka akan ada berbaki ikatan tersebut yang akan menyebabkan kelesuan, kelemahan pada tubuh badan kita pada seharian tersebut. Sebab tu kita cuba jaga 3 perkara ni tuan-tuan. Bangun tidur, sebut nama Allah. Baca doa bangun tidur. Tak panjang, pendek je tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Macam mana kita ajar juga anak-anak kita. Bila bangun tidur, setiap kali dia bangun, kecil-kecil lagi kita dah ajar dia. Dengarkan nama Allah. Bangun tidur je, ajarkan dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila kita selalu dengarkan dia, nanti dia akan hafal. Dia akan ingat. Bila dia bangun tidur, dia terus akan baca. Ini latihan tarbiyah madrasah pertama di rumah. Siapa nak ajar anak kita ni? Kitalah ibu bapa. Kalau ada cucu, kita ajar cucu kita. Kenalkan nama Allah daripada kecil. Bangun tidur je, ingatkan nama Allah. Yang kedua apa dia? Kita jangan lupa ambil wuduk. Ambil wuduk. Dan yang ketiga ialah kita sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi itu berkaitan 3 rantaian tadi. Boleh juga bila kita mengawal sikit setengah jam sebelum subuh tu. Ulama sarankan 4 amalan. Ni kita bagi tahu amalan lah malam ni. Kan kita kongsikan sikit. Pertama apa dia? Amalan pertama, kita disarankan sembahyang sunat. Berapa banyak yang kita nak mampu lah. Sunat taubat, sunat hajat, sunat tasbih. Buatlah mana yang kita mampu. Kemudian amalan yang kedua, apa yang kita buat? Kita berzikir. Kita zikir. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Istighfar. Istighfar. Memang bagus amal istighfar sebelum subuh. Dalam Quran, Allah puji orang yang mana sebelum subuh waktu sahur dia istighfar kepada Allah. Antara sifat orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka apa dia? Habiskan 100 kali. Kemudian yang ketiga, dia selawat atas Nabi 100 kali. Kemudian yang keempat, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Bila dah habis zikir tuan-tuan, masa tu kita mula buka Al-Quran. Buka Al-Quran, kita baca Quran. Waktu sebelum subuh ni waktu yang paling bagus. Bila baca Quran tuan-tuan mulia, kita buka sebelum subuh, Masya Allah. Malaikat akan jadi saksi. Malaikat akan bersama kita mendengarkan bacaan Quran kita. Dan waktu tu waktu fresh. Kan? Bukan waktu kita mengantuk ke apa. Waktu memang kita segar. Otak kita pagi-pagi lagi dah buka baca Quran. Dan yang keempat, kita doa kepada Allah. Ni 4 amalan, doa. Jadi dah habis baca Quran, antara waktu mustajab ialah ketika selesai membaca Quran. Dan ketika waktu sahur. Dan selepas habis amal tu, kita doa kepada Allah. Doalah apa-apa hajat kita, kita luahkan perasaan kita kepada Allah. Maknanya kita luahkan apa sahaja yang terpendam dalam hati kita. Kita seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Masya Allah. Sehingga setiap hari kita akan rasa keseronokan, kelazatan untuk
kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan 4 amal ni tuan-tuan jangan lupa. Pertama kita apa? Kita selepas kita dah selesaikan 3 ikatan, maka kita luangkan masa lebih kurang setengah jam, 1 jam sebelum subuh untuk sembahyang sunat. Yang kedua kita baca Quran. Yang ketiga kita berzikir. Yang keempat kita berdoa kepada Allah. 4 amalan ni yang ulama sarankan. Dipanggil amalan malam tuan-tuan. Inilah doa yang kita nak doa untuk diri kita. Doa ni nak doa untuk apa juga? Itu pun satu masalah juga. Jadi Nabi ajarkan kepada kita doa ni bukan khusus untuk kita je. Doa ni bukan khusus untuk kita je. Doa ni kita doakan bukan setakat untuk kita. Tetapi kita doa juga untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tuan-tuan, ada orang dia ada masalah, keluarga dia bermasalah dengan dia. Inilah masa dia kita berdoa kepada Allah, sebut nama keluarga kita. Adik-beradik kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri kita. Sebut nama dia. Bagi supaya Allah Ta'ala bagi hidayah. Pertama diri kita. Yang kedua keluarga. Yang ketiga jiran tetangga. Orang taman kita, orang kampung kita. Yang keempat barulah seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara doa yang Nabi ajar, yang mana Nabi kata siapa yang baca doa ni dalam satu hadis, dia akan sebanyak 27 kali, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi apa doa tersebut? Iaitu doanya Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita doa keampunan untuk seluruh orang Islam yang hidup ataupun telah mati. Baca berapa kali tuan-tuan? 27 kali. Dalam hadis sebut 27 kali. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Baca 27 kali. Maka apa dia? Selepas tu kalau kita doa, apa sahaja doa kita, Allah Ta'ala akan tunaikan. Masya Allah. Ini ada dalam hadis tuan-tuan. Lebih kurang lafaz doanya begitulah. Saya nukilkan daripada kitab-kitab doa. Jadi tuan-tuan kita boleh amalkan. Ini antara amalan yang kita perlu lakukan insya Allah. Baik tuan-tuan yang Allah Ta'ala mulakan. Sedar tak sedar kita lagi nak 10 minit lagi. 10 minit lagi nak pukul 10. Masya Allah. Baik. Pada malam ni kita akan masuk kepada hukum-hukum syarak. Kita akan mulakan apa dia? Indahnya hidup bersyariat. Kita baca sikit tentang hukum-hukum syarak, kemudian kita akan bacakan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa kita dapat menjiwai akhlak Nabi ni. Orang Islam ni dia kena tiru akhlak Nabi. Dia kena hiaskan diri dia dengan akhlak Nabi sebab Allah sendiri telah puji Nabi ni sebagai orang yang manusia yang paling agung akhlak dia. Tak ada orang yang dapat challenge akhlak Nabi ni. Dia punya apa? Kehebatan akhlak percakapan, akhlak pergaulan. Masya Allah. Kalau kita tengok, kita baca Masya Allah. Memang luar biasa. Tak ada siapa pun boleh challenge. Daripada manusia Zulu sampai sekarang akhir zaman. Tak ada. Allah kata, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu ni berada di atas akhlak yang sangat agung. Sangat mulia, sangat hebat. Jadi tak boleh orang challenge dengan akhlak Nabi ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca akhlak Nabi ni macam mana. Jadi malam ni kurang sihat sikit. Sesemua tuan-tuan daripada pagi tadi. Baik tuan-tuan yang Allah Ta'ala mulakan. Hukum-hukum syarak di sini kata Musannif rahimahullah ta'ala. Datuk Ismail Kamus. Semoga Allah rahmati beliau. Sebelum kita bicarakan tentang amalan syariat yang luas, bidangnya, yang luas bidangnya di bab seterusnya nanti dirasakan wajar untuk disentuh hukum syariat Islam. Jadi hukum syariat Islam ni dia berkaitan dengan apa? Semua perkara. Secara ringkaslah saya terangkan. Dia ada halal, dia ada haram, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada harus, dia ada sah dan dia ada batal. Jadi kat sini disebutkan 8.
Dan sebagai ulama menambah ada khilaful aula. Ada aula, ada khilaful aula. Ini berkaitan dengan usul fiqh lah kalau kita belajar satu bidang, satu ilmu yang khusus, iaitu akan dibicarakan perkara ni biasanya dalam ilmu usul fiqh. Maka semua perbuatan kita ni, percakapan, perlakuan, ibadah, muamalat, keluarga, masyarakat, semua maka tak kosong daripada 5 perkara ni. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Di sini ditambah dengan batal dan sah. Sah dan batal. Dan halal. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan halal? Halal di sini maksud dia apa? Sesuatu yang dibolehkan. Ini tidak berdosa memakainya. Memakannya atau mengerjakannya. Kerana apa? Kerana ada pengesahan menurut syarak. Contoh yang Allah sebut dalam Quran, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Makanlah daripada yang baik, iaitu yang halal, kerjakanlah amalan soleh. Jadi kita makan dan minum daripada bahan-bahan yang baik, iaitu apa dia? Maksudnya bahan yang halal, suci lagi bersih. Jadi halal ni maksud dia bukan bercampur dengan najis, bukan bercampur dengan ba'alib bayar, bukan bercampur dengan khinzir ataupun anjing, tidak bercampur dengan benda najis atau bangkai, kepada suci dan lagi bersih. Jadi bukan setakat halal pada zahir je, maknanya kita lihat tidak ada daging khinzir ataupun anjing, bahkan perlu juga suci. Suci maknanya tak campur dengan benda-benda najis dan bersih. Di samping itu, binatang yang boleh dimakan seperti kambing, ayam dan lembu perlu disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan. Jadi binatang-binatang yang boleh dimakan dalam syariat kita, kalau kita nak makan dia, kita kena sembelih dulu. Kalau tak sembelih, maka tak boleh dimakan. Maksudnya selagi tak sembelih ataupun dia mati bukan dengan sembelihan syarak, maka haram dimakan. Kambing boleh makan, kita boleh makan dia. Tapi kita nak makan tu kena sembelih dulu. Kalau sembelih tu cukup syarat, maka barulah kita boleh makan daging dia. Begitulah untuk dapat daging yang halal. Jadi bila dah sembelih, daging tu akan jadi halal lah. Tapi kalau kambing tu orang lain punya, walaupun sembelihan tu cara dia betul, bila dah sembelih tu, maka zahirnya kambing tu dia akan jadi daging yang boleh dimakan. Sebab cukup syarat. Tapi kambing tu milik orang lain, maka haram juga. Jadi cara dah betul dah. Cuma sumber dia daripada sumber yang tidak halal, maka tak boleh juga makan. Jadi bukan setakat cara dia untuk kita dapatkan tu, nak jadi kesucian tu ataupun halal tu, cara tu bertepatan dengan syarak. Bahkan sumber dia pun kena sumber yang daripada yang halal. Yang sesuai dengan tuntutan Islam. Tapi ada binatang yang mana tak perlu disembelih, pun halal untuk dimakan. Iaitu apa dia? Ikan dan belalang. Dua binatang yang mana Nabi kata, maitatani halalani. Dua bangkai yang halal. Iaitu apa dia? As-samaku wal jarad. Walaupun tak sembelih, dia mati. Kita tak sembelih dia pun, dia mati kan. Tapi kita boleh makan dia. Dia suci. Iaitu apa dia? Ikan dan belalang. Jadi dua binatang. Selain daripada itu, kalau kita nak makan, kita kena sembelih dia. Ni bagi binatang yang boleh dimakan lah. Sebab ada binatang yang tak boleh dimakan. Contohnya apa? Binatang yang ada taring. Dia ada taring tajam. Dia makan mangsa dengan taring dia. Dia tangkap mangsa. Ataupun ada kuku yang tajam. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ataupun dia, apa lagi? Binatang yang mana dia anggap mustaqzar. Dia anggap jijik. Seperti contoh, semut, serangga. Lagi apa lagi? Ataupun ada binatang yang Nabi larang untuk bunuh. Macam katak. Annahu Nabi SAW. Anna Nabi SAW nahan qatlid dhafadi'. Nabi larang daripada bunuh katak. Maka bila larang dibunuh, mereka tak boleh makan lah. Sebab kalau nak makan, mesti kena bunuh. Jadi kalau Nabi dah larang jelas dibunuh, maka tak boleh makan lah. Binatang tu secara automatik tak boleh dimakan. Jadi katak ni tak boleh dimakan. Sebab apa? Ada larangan daripada membunuh katak. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh makan binatang yang dua alam. Jadi ada jenis-jenis binatang yang tak boleh dimakan tu. Maknanya kalau kita sembelih pun tak halal juga.
dia tetap haram. Dan dia akan jadi bangkai. Contohnya kura-kura. Tak boleh kita makan. Buaya tak boleh kita makan. Tapi kalau apa lagi? Ada jenis binatang yang mana ulama ikhtilaf. Boleh makan ke tak boleh makan. Tapi secara umumnya, binatang laut semua boleh makan. Itu kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i. Binatang dalam laut semua boleh makan. Melainkan yang jelas kemudaratan dia. Kalau makan tu mudarat. Maka ketika itu, tak bolehlah kita makan dia. Setakat ni kita semua makan lah. Sotong kita makan, ikan kita makan, udang kita makan. Kalau mazhab Hanafi, binatang laut tak boleh makan. Melainkan ikan saja. Itu kalau Hanafi. Sebab tu diorang ni, kalau kita tengok orang Bangla, orang Pakistan, dia tak makan apa? Dia tak makan binatang laut ni, dia tak makan ketam semua, dia tak makan. Dia hanya makan apa? Makan ikan je tuan-tuan. Makan ikan je. Tapi kalau dia dah lama duduk Malaysia ni, saya tak tahulah. Biasanya dia pun akan jadi Syafi'i juga. Ada satu kisah tu, dia ni mak dia Syafi'i, bapak dia Hanafi. Jadi bila dia semayang cara Hanafi. Kan? Kan ada perbezaan sikit. Kalau Hanafi ni semayang, dia tak angkat tangan. Dia semayang, dia punya semayang dia lebih cepat kadang-kadang daripada Syafi'i. Sebab dia tak ada tomak ninah, tak wajib. Kita wajib tomak ninah. Dan dia kalau ikut belakang imam, dia tak wajib baca Fatihah. Kita wajib baca Fatihah. Jadi bila dia semayang tu, dia ikut Hanafi. Sebab apa? Tapi bila dia makan ikut mazhab Syafi'i. Maknanya dia makan ketam, makan sotong, dia makan. Orang tanya kenapa pula macam tu? Kata sebab yang ajar aku semayang ni bapak aku Hanafi. Jadi aku ikut mazhab Hanafi. Tapi kalau yang masak makanan kat rumah aku ni semua mak aku. Mak aku ni Syafi'i, jadi aku ikut mazhab Syafi'i. Ada juga orang jenis ni tu. Masya Allah. Jadi tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting kita ni bermazhab. Kita bermazhab dan kita tahu selok-belok mazhab tersebut kalau kita nak ikut sesuatu mazhab. Nak sembahyang ikut mazhab Hanafi boleh. Ada orang kata sentuh isteri tak batal kan? Itu mazhab apa tu? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi ni tak batal sentuh isteri walaupun kulit dengan kulit. Melainkan jima'. Setubuh baru batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sentuh je pun dah batal. Sentuh pun dah batal dah. Walaupun sentuh tanpa syahwat. Jadi nak ikut Hanafi boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kamu nak ikut Hanafi punya mazhab, tak batal wuduk, boleh. Kamu wuduk, ikut mazhab Hanafi. Apa syarat dia, rukun dia, belajar. Tahu tak? Tak tahu Ustaz. Tak tahu tak boleh buat. Nak ikut dari segi membatalkan wuduk, mazhab Hanafi, maka kita kena ikut juga wuduk tu, syarat dia, rukun dia macam mana mazhab Hanafi. Kalau tahu, boleh lah ikut. Bahkan sebagai ulama kata bukan setakat tu saja, solat pun kena ikut cara Hanafi juga. Kalau kita nak ikut dari segi pembatalan wuduk tu. Sebab kita gunakan wuduk untuk solat. Jadi kalau kita tak tahu, maka tak boleh kita ikut sesuatu masalah dalam mazhab tertentu. Tapi kalau kita tahu, kita belajar, kita tanya guru dalam mazhab Hanafi tersebut, maka boleh kita amalkan. Yang penting kita ada mazhab dalam sesuatu amalan. Tapi sebab kita Malaysia, kita kan ikut Syafi'i. Sebab tu guru-guru yang mengajar semua maklum mengajar dengan mazhab Syafi'i. Jadi tak perlu kita pening-pening kepala sebab nak belajar satu mazhab pun belum tentu lagi kita pakar dan mahir. Kan? Kadang-kadang pun lupa syarat dan rukun dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian yang kedua hukum apa? Hukum haram. Iaitu dalam ta'rif ni diberitahu apa dia? Sesuatu yang diberi pahala apabila meninggalkannya dan berdosa apabila mengerjakannya. Maknanya kalau kita tinggalkan dengan niat nak tinggalkan maksiat ataupun haram tersebut, maka dapat pahala. Dan kalau kita buat, maka berdosa. Ini ta'rif hukum haram. Jadi kalau kita tengok antara tegahan Nabi tentang perkara haram ni berkenaan dengan apa? Dengan pemakanan lah di sini. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang layak untuknya. Ini kita kena ambil berat tuan-tuan. Sumber daripada mana kita dapat. Memanglah
waktu PKP ni kadang-kadang kita terdesak tuan-tuan Tak ada pekerjaan, kita diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang ada kerja tapi tak dapat gaji. 2-3 bulan tak dapat. Majikan tak bagi. Sebab apa? Majikan pun tak ada duit nak bayar. Ada macam-macam keadaan bila PKP ni, macam-macam bentuk orang kita boleh nampak. Tapi apa jua masalah pun tuan-tuan mulia, agama tetap kita kena dahulukan. Jangan sampai kita makan benda yang haram. Kita mencuri ke tuan-tuan, ataupun kita merompak, na'udzubillah, ataupun ambil duit orang tanpa izin. Ini adalah satu perkara yang ditegak oleh syarak. Dia sebenarnya bila kita dalam keadaan susah ni, kita sabar, kita taqwa, maka Allah akan buka jalan untuk kita. InsyaAllah. Ada orang dia kerja pilot, habis kan, tak ada penerbangan langsung. Maka apa? Dia terpaksa tukar. Gaji puluh-puluh ribu sebulan tuan-tuan, terpaksa tukar dia punya bidang perniagaan ni. Jual apa? Jual nasi lemak, jual burger. Tak apalah, dapat 1,000 sebulan pun jadilah. Kan? Beza jauh. Komitmen dia tinggi sebelum ni, 10,000. 10,000 tu hutang sana bayar, hutang sini bayar, tinggallah 2-3,000. Tiba-tiba kerja 1,000 sebulan je jual burger. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak cover 10,000 tu. Tapi tak apa tuan-tuan, yang penting kita usaha tu halal kan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka jalan, keberkatan tu Allah akan bagi. Akhirnya dapat juga kan. Pelan-pelan jalan, slow. Dapat juga untuk cover hutang-hutang ni. Masya Allah. Sikit kan. Yang penting cara kita halal. Jangan bercanggah dengan syariat. Sebab kalau kita buat dengan cara yang halal, niat kita nak dapat redha Allah, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita buat dengan cara haram, haram tu sendiri memang Allah dah tak bantu dah. Buatlah kerana redha Allah pun tak jadi apa juga. Maka disebutkan di sini antara makan atau minuman yang haram ialah daging babi, arak dan sebagainya. Di samping itu Islam juga menetapkan supaya kita menjauhi perbuatan haram. Makan harta anak yatim disebutkan. Jadi makan harta anak yatim ni bukan orang luar je tuan-tuan. Kadang-kadang boleh terlibat juga mak kepada budak tu. Ataupun penjaga dia. Siapa penjaga dia? Atuk dia ke? Wali dia. Siapa wali dia? Atuk dia ke? Pakcik dia ke? Sebab dia diamanahkan memegang harta anak yatim. Bila bapak dia meninggal, maka bapak dia ada tinggalkan harta. Harta tu akan jadi milik sebahagian daripada anak-anak dia. Yang masa tu mungkin masih kecil. Jadi anak yang kecil ni dia tak boleh nak uruskan harta dia. Maka siapa yang pegang? Atuk dia akan uruskan. Pegang dia. Gunakan ikut masalah anak tadi. Tapi kalau atuk dia makan ataupun atuk dia gunakan tanpa keizinan syarak kan, sesuka hati, ataupun mak dia guna sesuka hati, maka itu dah makan benda haram walaupun mak dia sendiri. Sebab itu harta anak dia. Tapi kalau dia guna untuk masalah anak dia, pembelajaran, perubatan, itu tak apalah. Maksudnya menggunakan sesuka hati. Maka apa dia? Dia akan jadi makan harta anak yatim. Berlakulah orang keluarga sendiri, wali sendiri yang makan harta anak yatim. Syariat membenarkan untuk guna harta anak yatim ni. Bahkan kita pun boleh ambil juga bahagian kita kalau di saat kita memang sangat memerlukan, terdesak, kita tak ada benda lain lah. Jadi kita boleh ambil sekadar yang diperlukan. Tapi jangan sesuka hati kita guna. Itu pun kalau kita yang membantu menguruskan lah. Dan kemudian bertenung nasib. Ni kita guna untuk bomoh kan. Nak tengok nasib ni apa, nasib aku ni. Ni syariat telah memansuhkan ataupun telah melarang daripada perkara ini. Nak tengok nasib kita ni bagus ke tidak kan. Zaman dulu kalau keluar rumah tengok apa? Orang Arab lah. Bila tengok burung terbang kanan, ni nasib baik ni. Kalau burung terbang kiri, ni tak bagus ni. Tanda tak bagus kalau nak keluar rumah ni. Nasib buruk. Dia tak jadi keluar. Jadi dia menilik nasib dengan apa? Dengan binatang-binatang yang lalu di hadapan dia. Ni perkara yang ditegak oleh syarak. Jadi syariat ajar kita keluar rumah ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu doa kita syariat ajar kepada kita. Dan bila naik kenderaan baca doa kenderaan. Itu syariat ajar kepada kita. Bila kita berdoa keluar rumah, bahawa Allah pelihara perjalanan kita. Baca doa safar, doa kenderaan, doa keluar rumah. Kemudian antara yang haram bergaul bebas lelaki dan wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Kat Malaysia khususnya kita tak jaga benda ni. Lelaki wanita ni bergaul macam adik-beradik je. Kita dah sampai tahap macam tu kan. Berlakon pun sama. Kan?
atas tiket lakonan, maka semua jadi halal. Boleh sentuh, boleh pegang, boleh pandang, boleh macam-macam lah boleh. Laki perempuan yang tak ada hubungan apa-apa ni, yang bukan mahram. Kalau ikut asalnya, ikut syariahnya mana boleh. Dan tak ada mana-mana kitab pun ulama kata, oh sebab berlakon boleh. Tak ada. Lakon ke tak berlakon ke, haram tetap haram, dia tak akan diubah. Tapi sebab ini, negara kita, mana-mana negara pun lah. Tapi kita patut negara Islam, kita jadi contoh. Kan? Kita namanya negara Islam, tapi tak jadi contoh. Malu kita kan. Bila bab lakonan ni, sedih kita kadang tengok. Mudah-mudahan Allah ubahlah industri pelakonan kita ni. Ramai artis yang dapat hidayat. Alhamdulillah berkat PKP ni tuan-tuan dia tahu. Ramai artis dapat hidayat. Sebab mereka pun tak ada pekerjaan, tak ada lakonan. Jadi masa itulah bila kadang-kadang ujian tu datang kan, bila ujian datang ni, maka manusia akan kembali kepada Allah. Mudah nak kembali kepada Allah berbanding bila kita dalam keadaan senang, mewah dan sebagainya. Kita lupa, mudah nak lupa Allah. Maka ini semua antara berkat doa-doa lah orang alim kita, orang soleh. Allah bagi hidayat. Masya Allah. Jadi kita doakan kebaikan untuk mereka yang dapat hidayat ni, istiqamah dalam hidayat mereka. Jangan kita keji mereka, jangan kita sangka buruk. Ada orang bila kita tengok dapat hidayat ni, kita sangka buruk. Ini ada lah tu, dah tak ada nak berlakon. Mula cari jalan lain lah tu. Gunakan agama, tunggang agama pula. Nak dapatkan kemasyhuran, selebriti ataupun apa duit. Jangan tuan-tuan. Ini perkataan-perkataan orang munafik. Perkataan-perkataan yang mirip dengan orang-orang munafik. Orang munafik zaman Nabi ni, kalau orang bagi sedekah sikit, dia akan perli, dia kata, alah, bagilah banyak sikit ni, bagi sikit je. Sedangkan sahabat ni mampu sikit je. Bila bagi banyak, dia kata orang ni, alah riak lah tu, bagi banyak. Nak tunjuk dia kaya lah tu. Jadi bila kita suka perli orang, suka maki orang ni antara sifat munafik. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada Allah. Bahkan kita kena sentiasa bersangka baik dengan orang. Orang dapat hidayat, kita doakan dia istiqamah. Jangan kita doa keburukan, jangan kita caci maki dia, jangan kita perli dia. Tuan-tuan, orang nak dapat hidayat ni bukan senang, kan? Tapi bila dia dapat hidayat, kita pula yang menyebabkan dia jatuh. Kita adalah orang Islam, dia orang Islam, kita jatuhkan dia, saudara kita sendiri. Itu larangan daripada Nabi tu. Tak boleh kita jatuhkan orang Islam yang lain. Tak boleh kita sakiti dia, tak boleh kita cerca dia, maki dia. Maruah dia lebih bernilai daripada batu-batu Kaabah dalam hadis sebut. Tapi kita mencerca maruah dia. Kita buka keaiban dia. Na'udzubillah. Ini fitnah yang sangat besar berlaku. Daripada inilah penggunaan media-media ni. Terutama wartawan ni tuan-tuan. Wartawan ni kerja dia nak cari rating kan. Populariti. Jadi dia gunalah apa-apa pun benda yang dapat menaikkan dia punya populariti dia. Dia punya berita dia. Sama ada buka keaiban orang ke, buka keburukan orang ke, nak gaduhkan orang ke, batu api ke orang ke, macam-macam dia buat. Sebenarnya tak boleh tuan-tuan, benda tu haram. Jadi wartawan-wartawan ni, kita yang ada anak-anak buah wartawan ke siapa ke, kita cuba nasihat. Supaya apa, nak sebarkan berita, biar sebar berita yang baik-baik. Dan jangan kita manipulasikan berita, sehingga pun menyebabkan batu api antara dua pihak. Ataupun kita benda tak jadi gaduh, kita timbulkan pergaduhan. Ini semua kadang-kadang menyebabkan bila ramai orang Islam bergaduh dan sebagainya, akan gugur daripada rahmat Allah. Kita dah lah diuji oleh Allah, kita bergaduh lagi. Macam mana Allah nak pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang dia. Kemudian disebutkan di sini juga, berjudi. Sebab tu dalam bab lelaki dan wanita, tuan-tuan mulia, kita perhatikan anak-anak kita ni. Tuan-tuan, anak-anak kita ni, yang remaja ni, ini sekolah dah nak buka tuan-tuan. Kita jaga mereka tuan-tuan, jaga mereka. Mereka ni adalah khazanah kita. Kalau kita dah tak ada satu hari, mereka yang akan teruskan perjuangan kita ni. Untuk tinggikan agama Allah. Jadi kalau mereka telah dirosakkan dengan sosial, dengan apa? Dengan sosial ni, dengan benda-benda yang merosakkan akhir zaman ni, khususnya anak perempuan kita. Mudah-mudah je dia disentuh, mudah-mudah je aurat dia dilihat oleh orang. Mudah-mudah je dia na'udzubillah berzina. Ini akan menyebabkan rosak keturunan kita, zuriat kita, na'udzubillah. Jadi ini bahaya tuan-tuan. Kita kena jaga zuriat kita. Salah satu daripada tuntutan syarak, jaga zuriat kita.
Sebab tu agama menjaga salah satu daripada 5 perkara, iaitu apa dia? Nasab keturunan. Sehingga orang yang berzina ni boleh direjam sampai mati. Dirotan 100 kali sebab besarnya keturunan ni dalam agama. Kemudian apa lagi? Disebutkan berjudi. Berjudi. Ini pun berjudi banyak juga berlaku. Berjudi tuan-tuan. Tapi tak atas nama judi lah. Biasa judi kita faham apa dia? Beli tiket. Beli apa, nombor ekor. Tapi banyak juga berjudi benda-benda lain yang ada mirip-mirip berjudi. Contohnya apa? Kita menyertai peraduan dengan bayar kan. Tapi bila bayar, belum tentu dapat. Boleh jadi menang, boleh jadi tak menang. Itu kira berjudi je tu. Ataupun kita beli satu barang, kita beli banyak-banyak sebab nak menang benda tu. Maka itu pun dikira berjudi juga. Ada mirip-mirip dengan perjudian. Jadi kita tinggalkan tuan-tuan. Itu semua perkara-perkara. Berjudi ni maksud dia, asas dia ialah kita keluarkan duit untuk dapatkan sesuatu yang belum pasti. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Itu judi. Kadang-kadang kita buat pertandingan kat sekolah lah. Kat sekolah ke, kat mana-mana tempat ke. Okey, siapa nak masuk pertandingan, seorang bayar RM10. Pertandingan apa? Cabutan bertuah. Tapi tak semua dapat hadiah. Yang dapat hanya 1, 2, 3 je. Contohlah. Maka apa dia? Semua bayar RM10. Jadi duit tu buat apa? Duit tu buat beli hadiah. Contoh. Jadi bila dah dapat 50 orang menyertai. Banyaklah. 50 dah 10, RM500. Belilah hadiah. Jadi yang dapat hadiah 3 orang je. 50 orang ni, 47 orang tak dapat. 3 orang je. Jadi yang bayar berapa? Yang bayar 50 orang. Yang dapat hadiah 3 orang. Jadi ni sebenarnya judi ya. Kita bayar tapi belum tentu kita dapat. Dan kita bayar tu pun atas dasar nak dapatkan hadiah. Tapi belum tentu dapat. Jadi pembayaran yang dilakukan untuk dapatkan sesuatu imbalan yang boleh jadi berlaku kerugian juga, maka ketika itu namanya judi. Sama lah macam kita beli nombor ekor. Kita beli, bayar, tapi boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Sebab tu orang beli nombor ekor banyak-banyak. Beli 10, 20, 30 nombor. Sebab nak dapatkan hadiah tu. Pun tak dapat juga. Rugi kat situ. Maka itu namanya judi. Jadi kalau buat pertandingan tuan-tuan, biar ada sponsor kan. Tak perlu bayar. Tak perlu buat pembayaran. Kalau pembayaran pun, maka duit tu bukan untuk beli hadiah. Tapi guna untuk beli peralatan ke yang semua dapat. Yang semua akan dapat bahagian dia. Ataupun minuman ke air kotak. Yang semua akan dapat lah maksudnya. Bukan maknanya sebahagian orang ni. Bukan beli untuk hadiah. Hadiah kita cari sponsor. Siapa nak sponsor hadiah? Kita cuba cari ada orang yang boleh sponsor. Jadi dia akan terkeluar daripada perjudian. Baik. Jadi sebab tu semua berkaitan dengan belajar. Kalau kita tak belajar bab muamalat ni, maka kita tak akan tahu apa itu judi, apa itu riba. Jadi secara tak langsung sumber yang kita dapat daripada tu, hasil tu sebenarnya haram. Kita ingatkan halal. Tuan-tuan boleh. Sebab tu penting kita belajar syariat ni. Bukan dalam bab ibadat je. Tapi dalam bab apa? Muamalat kita, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam. Apa lagi? Berkaitan kemudian munakahat, bab nikah kahwin. Banyak orang tak tahu bab nikah kahwin. Kahwin dah banyak dah. 3-4 orang isteri tapi tak tahu bab nikah kahwin. Tuan-tuan boleh. Maka dia pun kadang-kadang ada suami yang dah jatuhkan talak pada isteri dia, tetap dia bersama dengan isteri dia. Talak jelas. Dia kata aku talakkan kamu dengan talak 3. Talak 3 terus. Tak boleh nak kahwin balik talak 3 ni. Tak boleh. Melainkan kalau isteri tadi telah berkahwin dengan lelaki lain, setelah tamat iddah dia kahwin dengan lelaki lain, kemudian diceraikan, baru dia boleh kahwin balik dengan isteri dia. Itu pun kalau ada rezeki. Tapi tak, dia dah talak 3, dia bersama lagi dengan isteri. Maknanya dia dalam hukum berzina kalau ikutkan. Kalau dia buat dengan keadaan tahu, berzina. Na'udzubillah misalnya. Kadang-kadang tak ada pun apa-apa tindakan yang dibuat. Terus macam suami isteri macam biasa duduk satu rumah. Ni banyak berlaku kat negara kita, tuan-tuan, pun ada juga perkara-perkara begini. Jadi ini semua punca dia satu je, sebab kejahilan. Kita tak nak belajar, tuan-tuan. Maka menyebabkan hidup kita ni tunggal langgang. Tak ada keberkatan daripada Allah, tak ada rahmat daripada Allah.
Sebab kita buat perkara-perkara yang terlarang, yang haram, yang jatuh ke dalam dosa. Kemudian apa lagi, iaitu wajib. Wajib ni maknanya, cuma saya nak beri nota sikit. Meninggalkan perkara haram ni, dia dapat pahala bila? Bila mana kita nak buat perkara haram tu, tapi tak jadi. Kita pun tinggalkan dia. Dengan niat untuk menunaikan perintah. Maknanya dengan niat kerana Allah. Contoh kita nak mencuri. Tiba-tiba tak edit mencuri. Atau kita nak, ada orang ajak kita na'udzubillah berzina. Kita pun tahan diri kita daripada zina. Maka dengan niat kerana Allah, maka kita akan dapat pahala dengan meninggalkan dosa tersebut. Sebab kalau nak semata-mata meninggalkan benda haram ni banyak kan. Berzina, merompak, berjudi, riba, maki orang, pukul orang, banyak. Jadi semua benda tu kalau macam mana nak dikira dapat pahala kan kalau kita tak buat. Iaitu bila mana kita nak buat tapi tak edit. Dan kita niatkan kerana Allah, maka barulah dapat pahala. Kemudian seterusnya wajib. Wajib ni sesuatu yang diberi pahala apabila dikerja dan berdosa apabila meninggalkannya. Wajib tu makruf lah tuan-tuan. Solat 5 waktu, puasa, sedekah dan sebagainya. Zakat. Jadi, saya sebutkan tentang umrah tadi. Umrah ni pun adalah wajib dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang mampu. Sama macam haji. Cuma haji dia ada waktu dia bermula pada bulan Syawal. Dah boleh kita niat haji. Waktu niat haji ni ialah ketika 1 Syawal. Pada bulan-bulan lain tak boleh kita masuk ihram atau niat haji. Tapi kalau umrah, maka boleh pada setiap bulan. Mana-mana bulan kita boleh masuk Mekah atas ihram untuk umrah. Boleh. Cuma visa apa ni? Visa umrah ni, kita sekarang ni boleh muat atas nama turis. Pelancongan lah. Tapi biasa bila dekat dengan bulan haji ni, bulan Syawal tu dia akan tutup dah. Airport dia akan tutup. Sebab memang dia tak akan bagi lagi orang datang untuk ke Mekah. Sebab orang nak buat haji pun ketika itu dia hanya visa haji je baru boleh buat haji. Kalau visa tu atas nama turis, dia tak boleh masuk Mekah untuk buat haji. Baik. Maka kita usahakanlah untuk apa? Tunaikan umrah. Allah dah bagi kita peluang ni, yang belum lagi buat umrah, ada kemampuan, cepat-cepatlah kita daftar. Sebab nak tunggu haji tu tak tahu bila kan. Tak tahu lagi bila. Kota tu dah 2 tahun dah tertangguh. Orang yang 2 tahun lepas. Ni tak tahu macam mana kalau ikutkan saya pun tahun depan insyaAllah. 2022, 1443 tapi tak tahulah. Mungkin akan ditangguhkan juga. Ni kalau yang didaftar tabung haji lah. Tapi kalau umrah, kita ada banyak travel-travel yang sediakan. Tapi pastikanlah travel tu berdaftar dan memang yang betul-betul punya travel. Yang kita kenal CEO dia, kita kenal dia punya mutawif dia. Jangan kita pakat main daftar, duit kita berlebur tuan-tuan. Sebab kebanyakan travel sekarang ni kalau nak daftar umrah, bila daftar ni dia kena apa? Bank in duit penuh kan. Biasa package apa? 7,000. 7,000 tu penuh kena terus bank in. Sekali tengok travel tu, travel apa? Palsu. Habis duit kita 7,000 lenyap tuan-tuan, lesap. Jadi semangat-semangat juga. Tapi pastikanlah kita dapat travel yang betul-betul, yang berdaftar, yang mana mutawif dia pun kita kenal. Memang dia bukan orang menipu. Kalau tak kenal siapa mutawif dia, tak pernah dengar nama travel pelik-pelik, maka jangan berani kita cuba untuk apa? Untuk mendaftarkan diri. Takut jadi gaduh, takut kena tipu nanti. Kita pula ajak orang lain, ajak mak kita, ajak anak kita, ajak ni, ajak tu, ajak ni, ajak tu. Semua dah daftar, pakar-pakar nak pergi, tiba-tiba tak ada pula. Sudah. Tak pasal-pasal kita anak bini, keluarga semua jadi gaduh. Ni pasal makcik ni. Ajak pergi umrah, tengok-tengok travel tipu. Sudah putus silaturahim pula. Jadi asalnya nak buat apa? Ibadat haji, buat ibadat umrah. Tapi sebab 2-3 perkara teknikal yang kadang-kadang kita tak perhatikan betul-betul, menyebabkan akhirnya berlaku putusnya silaturahim. Tambah-tambah orang sekarang tengah susah kan, duit tak ada dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mulia, kita perhatikan betul-betul. Nak buat ibadat umrah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita semak dulu, buat dengan tenang. Maknanya jangan kita gopoh. Kan? Bila dah diberi kebenaran ni, kita pun jangan terlalu cepat. Kita buat dengan tenang.
ibadah ni kita kena buat dengan tenang. Jangan kita tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaitan. Sebab bila tergesa-gesa kelang kabut ni, dia biasanya tak sunyi daripada gangguan syaitan. Kemudian apa dia hukum sunat? Sunat ni apa? Iaitu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tak buat maka tak berdosa. Itu makruf. Solat sunat, sedekah sunat, puasa sunat. Antara fungsi amalan sunat ni ialah dia melengkapkan amalan fardu. Itu dia. Okey? Dia akan menampung kekurangan dalam amalan fardu kita. Sebab tu kita jangan rasa cukup buat fardu je. Melainkan orang yang ada hutang lah. Hutang fardu. Solat fardu dia ada banyak hutang nak qada. Itu tak apalah. Dia buatlah yang fardu tu. Selesaikan hutang dia. Tapi kalau kita yang biasa ni, yang tak ada hutang ni, kita tambah lagi amalan sunat. Jangan memadai amalan fardu saja. Tak cukup. Sebab amalan fardu kita tu pun ada kurang. Jadi apa yang kita nak tampung dia? Maka tampung dengan amalan sunat. Maka kalau kita sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Rawatib misalnya, qabliyah ba'diyah. Kita puasa fardu, ada puasa sunat. Itu fungsi dia. Kita sedekah fardu, zakat, kita ada sedekah sunat. Itu fungsi dia tuan-tuan. Sedekah ni lagi bagus amalan dia. Bukan sekadar menampung zakat tadi. Bahkan dia akan menjauhkan balak, musibah, beri keberkatan pada harta dia. Akan orang yang menerima sedekah bila doakan akan dikabulkan doanya. Banyak lagi kelebihan sedekah. Nampak macam berkurang harta kita, tapi tak, di sisi Allah, Allah akan tambahkan daripada sumber yang kita tak sangka-sangka. Sama ada diberi kesihatan ke, daripada sudut lain Allah akan bagi rezeki kepada kita. Ilmu ke, kesihatan ke, kebahagiaan ke. Ini pun semua rezeki tuan-tuan. Kan? Benda-benda ni kadang kita tak nampak. Itu semua kadang-kadang dapat daripada asbab kita perbanyakkan sedekah. Mak saya selalu, kalau dia sakit, kita cakap kat dia, banyakkan sedekah. Alhamdulillah berkat sedekah, Allah bagi sihat. Tapi ikhtiar tu dia tak tinggal lah. Ubat tu tetap diusaha, makan ubat. Ikhtiar tu tetap ada. Tapi di samping ikhtiar, sedekah juga. Maka Alhamdulillah sakit belakang dah sihat. Sakit mata Allah bagi sihat. Semua dengan melalui amalan sedekah. Dan amalan sedekah ni juga akan menjadi penjaga, penghadang atau pemelihara seseorang daripada azab api neraka di hari akhirat. Tuan-tuan kemudian antaranya lagi apa? Hukum makruh. Makruh ni biasa semua maklum. Kalau kita buat tak dapat apa, kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Biasa makruh apa? Makruh makan yang benda berbau busuk. Kita tinggalkan dapat pahala. Makruh apa lagi? Banyaklah makruh ni. Contohnya makruh kita dalam masalah, saya bagi contoh lah. Kita sembahyang berjemaah tuan-tuan. Ada saf kosong kat depan kita. Jadi kita nak bagi siapa? Kita nak ke depan ke kita nak bagi orang lain masuk depan? Maka dalam bab ibadah ni, amalan sunat ni, kita yang kena ke depan. Kita dapatkan. Kita kena berlomba-lomba untuk dapatkan pahala tu. Kalau kita utamakan orang lain, bagi jalan kepada orang lain untuk masuk, hukumnya makruh. Itu antaranya lah, contoh. Makruh. Maksudnya kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala perbuatan tu. Sebab dalam kaedah menyebut, al-ithar fil ita'ah ataupun fil ta'ati makruh. Kita mengutamakan orang lain dalam masalah apa? Ketaatan, iaitu amalan sunat, maka hukumnya makruh. Tapi dalam amalan, dalam perkara dunia, contohnya makanan kan, kita beratur nak ambil makanan, orang bagi percuma. Kita pun nampak ada pakcik, dia tengah kelaparan kan, tak larat. Kita pun bagi dia di queue yang tunggu lama, kita bagi dia depan kita supaya dia dapat makanan cepat. Utamakan dia. Maka itu dipuji oleh syarak. Dalam bab dunia maka dipuji. Ataupun kita ada makanan lebih, kita bagi pada orang. Kita punya tak apa kan, kita masak sendiri, contohlah. Ada bungkusan orang bagi, kita bagi hak kita tu, kita bagi pada orang yang lebih perlu. Maka itu hukumnya sunat. Bukan makruh. Sebab apa? Dalam perkara dunia, bagus kita utamakan orang lain. Khususnya orang yang sangat memerlukan. Jadi kat sini dia bagi contoh apa dia? Makruh makan bawang.
Bawang mentah lah. Kalau bawang dah masak tak makruh sebab dia tak ada bau. Petai. Segala makanan menyebabkan mulut berbau busuk. Yang makruh ni kalau kita tak hilangkan bau dia. Tapi kalau kita makan, kita hilangkan bau dia, dia tak makruh. Dia jadi makruh ni bila mengganggu jemaah lain. Dengan sebab bau badan kita, bau busuk tadi. Kemudian antaranya lagi hukum harus. Harus ni kalau kita buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tinggal pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Contoh apa? Makan, minum. Ni semua benda yang harus. Makan. Kalau makan pun tak dapat apa, tak makan pun tak dapat apa. Cuma bila kita buat benda-benda harus ni, dengan mengikut sunnah Nabi SAW, makan cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi, berak kencing cara Nabi. Niat apa? Niat kerana apa? Nak mengikuti Nabi dan cinta pada Nabi, maka kita akan dapat pahala. Makan pun dapat pahala. Jadi sebab tu buat benda harus ni kita niat, kita sertakan dengan adab, baru dapat pahala. Kalau tak, rugi ya kita. Kita umur dah lah pendek, umur 60, 70 tahun. Duduk atas dunia, nak hadapi akhirat, kubur, panjang lagi perjalanan kita tu. Bekalan kita yang kita boleh dapat kutip ni kat dunia je. Itu pun masa kita dah mula beramal ni umur 40 contohnya. 40 baru kita betul-betul tawajuh kita ke akhirat. Sebelum tu kita sibuk dengan dunia, kelalaian apa semua. Jadi 40, 60 tu 20 tahun je. Itu belum lagi tolak kita ni kadang-kadang duk rehat, duk makan, minum, duk bersantai, bersia-sia. Dah berapa tahun dah tinggal kebaikan yang kita buat. Itu belum lagi tolak kebaikan yang kadang-kadang kita buat dalam keadaan malas, dalam keadaan kita lemah, kekurangan. Jadi sangat sedikit bekalan kita tu. Maka sebab tu kita jadikan benda-benda harus ni juga ada pahalanya di sisi Allah. Macam mana cara dia? Tukarkan, iaitu jadikan dalam bentuk adab mengikuti sunnah Nabi SAW. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi. Tuan-tuan. Kita buat hajat cara Nabi, masuk rumah cara Nabi. Niat kerana cinta pada Nabi, nak ikut Nabi. Dapat pahala. Jadi setiap semua perkara kita buat tu semua dapat pahala. Ada ganjarannya. Dia tak kosong lah kita punya amalan tu daripada pahala. Baik. Kemudian seterusnya ialah hukum sah dan batal. Dua perkara. Jadi mudah je tuan-tuan. Kita nak kata amalan ni sah. Biasanya amalan sah dan batal ni ada berkaitan dengan jual beli, dengan solat, ibadat. Pernikahan pun ada. Macam mana kita nak tahu amalan itu sah? Bila cukup rukun dan cukup syarat dia. Tuan-tuan. Solat, bila cukup rukun dan syarat dia, sah lah. Ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, baca Fatihah, cukup rukun dia, sah. Zahir, sah lah. Kalau tak cukup syarat atau rukun, maka kita kata nama dia batal. Tidak sah. Maka bila kita kata batal, tidak sah, maka apa? Tanggungjawab perkara tersebut belum lagi tertunai. Tanggungjawab yang kena pada kita tu belum lagi tertunai. Kena buat balik. Dan pahala pun tak dapat. Itu kalau maksudnya batal. Kalau cukup syarat, cukup rukun, maka dia kata sah. Bila sah, maka zahirnya tanggungjawab itu akan terlepas daripada kita. Maknanya kita telah tunaikan tanggungjawab solat, dah tak ada tuntutan lagi itu pada kita. Pahala insya-Allah kita akan dapat. Berdasarkan kepada keikhlasan kita lah. Niat kita, ikhlas kita, lagi banyak keikhlasan kita, tawajuh kita, khusyuk kita dalam solat, lagi banyak pahala. Jadi, cukup rukun, cukup syarat, maka sah. Tak cukup rukun, tak cukup syarat, walaupun satu, maka tidak sah. Namanya batal. Termasuklah dalam jual beli. Tuan-tuan boleh. Termasuk juga dalam bab haji. Ada rukun, ada syarat dia. Termasuk juga dalam nikah. Ada rukun, ada syarat dia. Jadi kalau rukun nikah ni tak ada, syarat nikah tak cukup, maka tak jadilah sah. Maknanya nikah tu tidak sah. Bila tidak sah, tak bolehlah kita nak, kalau kita sebagai pengantin lelaki, kita nak lihat pengantin perempuan, nak pegang dia, nak bersalaman, tak bolehlah, jadi haram. Tapi bila sah, maka dia jadi halal. Itu dia punya kesan dia. Dipanggil implikasi. Implikasi daripada hukum tersebut. Implikasi daripada sesuatu hukum. Kalau jual beli, maka kalau cukup syarat jual beli. Contoh antara syarat jual beli ni apa dia? Mesti barang yang dilihat. Barang yang mampu diserah. Harga tu maklum. Bukan harga yang majhul. Harga saya jual kat kamu. Berapa harga tak tahu. Orang tu pun bagi je. Kan?
dia bagi apa? RM50. Harga pun tak tahu berapa. Maka tidak sah jual beli begitu. Bila tak sah jual beli, maka tak boleh. Barang yang kita dapat itu bukan kita punya lagi. Masih milik dia. Duit yang orang tu ambil belum lagi milik dia. Dia tak boleh tasarruf gunakan. Masih lagi milik pembeli. Sebab tidak sah. Tuan-tuan. Sebab tu, bila orang terlibat dengan jual beli ni, businessman dia kena belajar juga bab muamalat. Itu supaya apa, jual beli tadi cukup rukun dia, cukup syarat dia. Barulah apa yang ditukar tu, daripada duit dan barang tu, maka dia boleh gunakan. Halal untuk digunakan. Kalau tak, dia dikira menggunakan barang orang lain. Barang orang lain. Na'udzubillah. Jadi tak ada keberkatan. Jadi, itu sedikit sebanyak pada malam ni insyaAllah. Mulanya tadi nak bacakan juga akhlak-akhlak Nabi, tapi tengok jam pun dah 10.30. Dah lebih 1 jam dah kita berbicara. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan insyaAllah. Minggu depan, mungkin hari Ahad juga insyaAllah. Sebab hari Ahad ni ramai yang free. Tengok pun ramai yang hadir. Jadi, kita akan sambung juga pada hari Ahad insyaAllah. Boleh Kak Syam mungkin minggu depan kita akan bacakan berkenaan dengan buku ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan Rabiul Awal. Jadi kita ambil kesempatan lah. Bulan ni 2 kali kita buat pengajian kan. Saya pun tiap-tiap malam sekarang dah penuh dah. Daripada Isnin sampai Ahad. Lepas maghrib dah penuh kuliah. Sebab Melaka dah boleh kuliah. Jadi orang dah mula telefon, mesej apa semua kan. Kita nak tolak pun tak sampai hati. Jadi kita cuba tunaikanlah hak-hak masyarakat kan. Memang penat juga kuliah ni sebenarnya. Nak pergi kadang-kadang jauh kan. Kadang hujan dan sebagainya. Kadang kita letih. Tapi tak apalah. Kita buat semata-mata pun nak niatkan. Nak tunaikan hajat. Ramai orang yang perlu untuk belajar. Yang penting orang tu memang betul nak belajar kan. Masya Allah. Yang penting ilmu yang belajar tu kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. Sebab maksud ilmu ni ialah untuk kita amalkan. Ada satu syair yang menyebutkan man lam yadhuq murrat ta'allumi tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi. Siapa yang mana dia tidak mahu untuk merasa kepahitan belajar ilmu, sebab nak belajar ilmu ni memang susah kan. Kena cari masa, kena luangkan masa, kena cari guru, lepas tu kena dengar kan. Nak dengar tu pun satu kepayahan juga tu. Nak kena catat, nak kena tulis. Tapi syair ni kata, siapa yang mana dia tidak mahu rasa kepahitan belajar ilmu agama ni, maka apa dia? Tajarra'a zullal jahli tul hayatihi. Dia akan merasai, dia akan terpaksa meneguk hinanya dalam kejahilan sepanjang hayat dia. Jadi kita nak sepanjang hayat dalam keadaan jahil ke, ataupun kita nak susah payah sikit, kemudian kita akan dapat kemudahan, kemuliaan. Ibadat kita pun diterima di sisi Allah. Kita pilihlah. Maka sudah pastilah kita nak ibadat kita diterima di sisi Allah. Kita tak nak jadi orang jahil yang melakukan ibadah, tapi ibadah kita sia-sia, tak dapat pahala. Esok-esok kita jumpa Allah Ta'ala, tengok ibadat kita semua na'udzubillah tak diterima disebabkan kita buat dalam keadaan kita tak tahu, jahil. Jahil ni ada 2 je dimaafkan. Jahil yang dimaafkan ada 2 je. Pertama, jahil orang yang baru memeluk Islam. Yang kedua, jahil disebabkan dia duduk jauh daripada penempatan orang Islam. Orang asli ke misalnya. Susah dia nak cari ustaz, susah nak cari ustazah. Dia tak ada line apa semua nak telefon. Ni dimaafkan kalau dia tak tahu. Pada perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang rumit. Tapi kalau tak tahu benda-benda macam solat, itu tak boleh lah. Dan selagi dia orang Islam, dia kena belajar lah benda-benda basic tu. Dia boleh usahakan. Maka kita jangan jadi orang yang jahil kan. Orang jahil ni orang yang mana akan dapat kehinaan. Kat dunia pun akan jadi hina. Kat akhirat pun na'udzubillah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadilah orang berilmu. Orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Daripada apa? Buayan sampai ke liang lahat. Sampai kita mati. Selagi hayat ni dikandung badan, kita jadilah orang yang sentiasa menuntut ilmu. Kerana apa? Nabi kata orang yang menuntut ilmu, Man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang menuntut ilmu agama ni, maka dia dikira seolah-olah berada di jalan Allah. Sehinggalah dia balik. Tuan-tuan. Jadi kita niatkan nak belajar ni sampai mati.
niat belajar sampai mati. Jangan kita ada putus asa ataupun kita rasa cukup lah, aku dah cukup aku dah tahu dah. Bab ni aku dah tahu dah, bab ni aku dah tahu dah, cukup Bila kita cakap cukup, maka Allah akan berhentikan, tangguhkan taufik hidayat untuk kita belajar lagi. Dah tak ada dah. Lepas tu kita pun sibuk lah, tak dapat ni lah, tak dapat tu lah, sehingga kita tak ada masa untuk belajar lagi. Sebab kita dah rasa cukup. Tapi bila kita ada niat belajar, tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala akan buka, Allah akan bagi keberkatan masa, Allah akan bagi peluang pada kita, Allah akan aturkan kehidupan kita pun cantik, ada masa untuk belajar, ada masa untuk ni. Mudah tuan-tuan mulia. Sebab apa? Niat kita tadi Allah lihat. Niatul mu'min khairun min amalih. Iaitu apa? Niat orang beriman lebih baik pada amal dia. Sebab tu kita betulkan niat kita dulu. Jadikan niat kita niat-niat yang baik. InsyaAllah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang, Allah rahmati, Allah kabulkan segala hajat dan niat kita Allah terima di dunia dan di akhirat kelak, dan kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita selawat atas Nabi 200 kali setiap hari tuan-tuan. Paling bagus 1000 kali setiap hari. Kita tanamkan azam kita insya-Allah. Dan banyak majlis-majlis maulid yang sedang diadakan sekarang ni, online ada, kat masjid kita, surau kita ada. Tuan-tuan, kita hadirlah. Kita cuba luangkan masa untuk hadir. Untuk dengarkan sirah Nabi, kisah Nabi, majlis-majlis maulid, supaya apa? Timbul rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kerana Allah dan Rasul. Dan niatkan supaya Allah mudahkan segala urusan kita, jauhkan kita daripada balak musibah, dan selesaikan semua masalah-masalah kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasa cukup setakat ni sahaja. Malam ni insya-Allah, kemudian kita bertemu pada masa yang akan datang. Allah panjangkan umur kita. Kita jumpa insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Mungkin tak ada kot. Kalau tak ada, kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul As. Jadi tuan-tuan, soalan boleh tanya dalam grup soal jawab insya-Allah. Saya cuba untuk bantu tuan-tuan mana yang mampulah. Mana yang kita mampu, yang kita pakai, kita mahir, kita boleh jawab, kita jawab. Tapi yang kita tak mampu, kita hold dulu lah. Baik, insyaAllah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih, kerjasama yang diberikan sangat membanggakan, insya-Allah. Malam ni kita punya kehadiran ada lebih kurang 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 orang, masya-Allah. Antara malam yang paling ramai. Biasanya 10 lebih orang. Malam ni 24 orang, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berkati ilmu kita, Allah berkati pengajian kita, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.